Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak pelajar. Pada pagi ini 2 hari bulan 3 2021, cikgu akan membincangkan atau mengajar kamu tentang kita akan masuk bab 2 iaitu pengurusan projek. Okey, sebelum cikgu masuk bab 2 pengurusan projek, cikgu nak membuat kesimpulan pada tajuk lepas yang kita belajar iaitu tajuk mengenai invensi dan inovasi. Okey, cikgu nak buat secara keseluruhan. Okey, apa itu invensi? Invensi adalah menghasilkan produk perkhidmatan yang baru. Okey, kalau inovasi pula kamu kena faham iaitu ia mengubah suai terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik. Okey, prinsip-prinsip ini kita boleh aplikasikan kepada beberapa bidang sektor kejayaan iaitu seperti pertahanan, pendidikan, kesihatan, pembuatan dan teknologi maklumat. So, kita boleh terapkan prinsip invensi dan inovasi ini untuk dalam bidang yang dinyatakanlah tadi. Okey, so anak-anak pelajar dah faham kan untuk tajuk yang lepas. So, cikgu akan sambung untuk bab yang baru iaitu bab 2 iaitu pengurusan projek. Okey, so kita tengok topik apa yang cikgu nak bincangkan. Okey, untuk minggu ni, untuk hari ni, pagi ni cikgu akan bincangkan 3 subtopik iaitu kita kena faham mentakrif pengurusan projek reka bentuk, menjana idea reka bentuk, dan yang ketiga kita kena tahu iaitu objektif belajar kita pada pagi ini iaitu mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek. Okey, kita bincang satu-satu. Okey, Okey, iaitu yang pertama iaitu definisi pengurusan projek reka bentuk. Okey, untuk anak-anak pelajar, kita kena tahu pengurusan projek reka bentuk ni kita kena bahagi definisinya kepada 3 iaitu skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Okey, untuk skop kerja iaitu ia terdiri daripada skop produk dan skop projek. Okey, iaitu kita ada 2 iaitu skop produk dan skop projek. Apa itu skop produk? Skop produk adalah yang melibatkan kualiti dan ciri dan juga fungsi yang kita nak pada satu produk tu. Okey, yang kedua iaitu skop projek iaitu yang melibatkan kepimpinan, pengurusan masa, bahan maklumat wang dan ahli kumpulan. Okey, so kita kena faham iaitu skop kerja ni kita ada 2 iaitu skop produk dan skop projek. Okey, faham tak? Okey, kita teruskan. Okey, untuk yang kedua iaitu skop masa. Skop masa ni apa? Iaitu tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek. Iaitu kita nak buat satu projek tu, kita kena adalah masa-masa tertentu iaitu deadline iaitu contohnya cikgu bagi projek dekat anak-anak pelajar. So, cikgu nak kamu siapkan dalam tempoh tertentu. Itulah yang dipanggil sebagai skop masa. Kalau anak-anak pelajar menepati masa yang ditetapkan, itu adalah tergolong iaitu dalam pengurusan masa yang baiklah. So, ia adalah skop masa itu. Okey. Okey, yang ketiga iaitu kos projek adalah melibatkan peruntukan kewangan bagi menjayakan projek. Ini bagi urusan pembayaran, upah, pembelian bahan, peralatan, sewaan, insurans dan pembelanjaan pengurusan projek. Okey, untuk kos projek, untuk nak menghasilkan satu projek itulah atau produk atau kita nak buat satu produk lah kan. Kita buat tu. So, kita perlu tahu berapa kos yang diperlukan untuk menghasilkan satu produk yang kita nak tu. So, ia melibatkan kos projek lah kan, iaitu yang melibatkan urus pembayaran. Kita kena tahu berapa upah nak buat satu produk tu. Kita kena tahu bahan apa yang kita perlukan. Kita kena beli bahan tersebut. Peralatan apa yang kita perlukan dan lain-lain lagi. Okey, faham?
Okey, kita teruskan lagi ya. Okey, seterusnya adalah pengurusan projek reka bentuk. Ia ada 5 langkah, iaitu pengurusan projek reka bentuk. Iaitu pertama, ia adalah untuk mengawal pelaksanaan. Yang kedua adalah mengawal selia sumber yang terhad. Okey, yang ketiga adalah untuk menentukan bilangan produk. Yang keempat adalah menyediakan plan atau lukisan reka bentuk produk. Dan yang kelima adalah merancang aktiviti projek. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk untuk 2.1.2 iaitu penjanaan idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah. Apa tu? Kalau anak-anak kan belajar nak buat satu produk tersebut kan, kita kena tahu masalah apa untuk sebelum kita nak buat produk tersebut. Kita kena tahu kita nak buat produk ni untuk apa, untuk nak selesaikan masalah apa. So kita kena tahulah sebelum kita nak buat satu produk tersebut. Okey, masalah boleh dikenal pasti melalui pembacaan, pengalaman orang lain, pengalaman sendiri, kajian, uji kaji, rubutan pengguna dan pemerhatian yang mendalam terhadap suatu suasana. So kita boleh tahu masalah tersebut melalui pembacaan. Kita buat pembacaan. Okey, yang dihadapi oleh seseorang ini adalah suka untuk apa. So kita tahu melalui pembacaan kita. Okey, pengalaman orang lain atau pengalaman diri kita juga. So kita boleh, okey, aku ada masalah ni. So aku nak buat satu produk ni untuk nak memudahkan aku, nak memudahkan diri kita lah kan. So ia adalah salah satulah idea yang menjana idea untuk kita nak buat satu reka bentuk. Okey, yang penjanaan idea reka bentuk adalah melalui langkah berikut. So kita ada 4 langkah, iaitu meniru apa sahaja yang terdapat di persekitaran dan menukarnya ke dalam bentuk produk. Yang kedua adalah menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Yang ketiga, menterbalikkan kedudukan. Yang keempat adalah menukar saiz objek. Okey, kita tengok nombor 1, iaitu menukar apa sahaja yang terdapat di persekitaran dan menukarnya ke dalam bentuk produk. Okey, pada langkah ini, selalunya kita tengok kepada alam sekitar atau produk alam sekitar, persekitaran kita, yang bentuknya contoh pada gambar ni yang cikgu tunjukkan ni adalah sangkar. Okey, sangkar burung, dia bentuk dia macam tu kan. So dia timbullah idea, dia menjana idea untuk nak buat satu produk, iaitu produk kursi ayun atau kursi waktu kita duduk-duduk saja santai kan. So ia terhasil adalah daripada idea daripada sangkar burung tersebut. So dia nampak kan hampir sama dia punya reka bentuk dia. So dia adalah daripada idea sangkar burung ni lah. Okey, ini adalah salah satu contoh. Yang kedua iaitu kapal, kita buat kapal terbang. Okey, kita tengok kan pada persekitaran kita, kita tengok kapal terbang ni boleh terbang. So yang dihasilkan adalah daripada penjanaan idea daripada burung. Sebab kita tengok burung boleh terbang kan. So dia seperti burung lah kan. Kapal terbang ni dia boleh ada sayap, ada apa. So dia adalah menyerupai seperti persekitaran. So kita boleh ambil idea tersebut lah untuk kita nak buat, tukarkan ke dalam bentuk produk yang kita buat. Okey. Yang kedua adalah menterbalikkan fungsi suatu alat. So contoh yang cikgu bagi ni, kita maksudnya satu benda tu kita ubah suai untuk nak jadikan jadi dalam bentuk lain. So kita kena contohnya macam cikgu punya gambar ni, kita tengok sampan. Okey, sampan tu dia diperbuat daripada botol-botol yang terpakai. So daripada
kita semula balik botol-botol tersebut, kita boleh hasilkan sampan tersebut. So kita boleh menterbalikkan fungsi. So daripada botol kosong, kita boleh jadikan dia sebagai sampan. Okey. So salah satu contoh. Yang kedua adalah sebelah ni, gambar sebelah ni, iaitu daripada katil kita boleh pisahkan satu katil tersebut dan kita jadikan dia sebagai tempat kita duduk, iaitu kerusi. So ia adalah salah satu langkah lain untuk menterbalikkan fungsi suatu alat. Okey. Yang ketiga iaitu menukar saiz projek. Okey, ia adalah berkaitan dengan saiz. Okey, contohnya pada gambar tersebut iaitu contoh gambar komputer. Okey, pada zaman dulu atau era dulu, kita guna komputer yang besar tu kan. Okey, ia perlukan PC, perlukan komputer monitor yang besar tersebut. Dan daripada idea tersebut, dia timbullah idea untuk menghasilkan iPad. Okey, ia lebih memudahkan kan. So ia menukarkan saiz projek, iaitu daripada kita kena berat, iaitu komputer tu berat, saiz pula besar. So kita boleh tukarkan atau kita hasilkan menjadi iPad, iaitu lebih kecil, lebih mudah untuk bawa. So ialah salah satu, iaitu menukar saiz projek. Okey, kedua iaitu kapal terbang direka menjadi kapal terbang replika, iaitu kita boleh tengok kan, kita punya kapal terbang adalah besar saiznya. So kita daripada idea tersebut, kita hasilkan replika, kapal terbang replika atau model. So kita nampak kan kapal terbang kecil-kecil jadi hiasan tu. Itu adalah salah satu idea yang dihasilkanlah, iaitu daripada menukar saiz projek. Okey, yang keempat iaitu menterbalikkan kedudukan, di mana kita ia mempunyai dua fungsi, iaitu kita boleh juga guna untuk fungsi ni dan kita juga boleh guna untuk fungsi ni. Okey, sebagai contohnya kan, kita tengok pada gambar tersebut, iaitu jaket denim, iaitu atau jaket jean. Kita di dalam ni juga kita terbalikkan, kita boleh guna dia sebagai baju hujan sebab dia mempunyai dua fungsi di dalam satu produk tersebut. So kita boleh menterbalikkan kedudukan produk tersebut. So ialah hasil daripada idea menterbalikkan kedudukan. Okey. So seterusnya 2.23, langkah pengurusan pelaksanaan projek. So cikgu nak tanya, kamu faham tak untuk tajuk subtopik yang tadi, iaitu pada kita belajar yang tajuk penjanaan idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah tu, kamu faham kan? Okey, kalau kamu faham, kita teruskan pada tajuk langkah pengurusan pelaksanaan projek. Pasukan projek berperanan sebagai ahli utama dalam menjalankan ketiga-tiga pengurusan projek mengikut langkah-langkah berikut. Okey, langkah yang pertama iaitu perancangan. Kita merancang perancangan. Yang kedua, kita buat penjadualan. Dan yang ketiga, kita mengawal. Okey, pasukan projek terdiri daripada ahli kumpulan atau luar organisasi yang mempunyai kepakaran, pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan sesuatu projek. Okey, sebagai contohnya pada peringkat sekolah, kamu boleh tengok kan, pada peringkat sekolah kita more detail tu peringkat sekolah lah kan, ia ada berdekatan dengan kamu. So dekat dengan kamu, tak payahlah kamu fikirkan organisasi luar yang perlukan CEO ke pengurus yang utama ke. So itu tak payah kamu tengok pada peringkat sekolah yang kamu selalu berusaha, iaitu organisasi sekolah kan. Itu boleh dibentuk mengikut kesesuaian projek, yang di mana yang mempunyai
pengurus setiausaha, bendahari, pereka bentuk dan pembangun mockup atau model. So peranan setiap tu ada peranan masing-masing, iaitu pengurus adalah sebagai ketua, sebagai ketua yang mengawal, yang menselia. Maksudnya kita kena tahulah anak-anak buah kita tu, itu adalah pengurus. Yang kedua adalah setiausaha, di mana ia adalah membantu pengurus untuk melaporkan ke atau apa-apa. Dan yang seterusnya bendahari, yang berperanan sebagai mengawal bidang kewangan, iaitu kita perlukan kewangan duit ke. So bendahari lah berfungsi untuk mengetahui aliran keluar masuk duit. So itu adalah fungsi bendahari. Yang seterusnya iaitu pereka bentuk, di mana ia berperanan sebagai untuk mengeluarkan idea. Ia juga adalah hasil daripada semua ahli kumpulan. Cuma pereka bentuk ini adalah yang utama, yang akan mengeluarkan idea dan mereka bentuk produk atau projek apa yang kita nak hasilkan. Dan yang seterusnya pembangun mockup atau model, iaitu kita hasilkan mockup kita. Okey, bekerjasama dan bergantung antara satu sama lain untuk menjayakan projek. Okey, setiap semua ni berperanan dan perlu bekerjasama dan bergantung antara satu sama lain untuk nak menghasilkan projek tersebut, untuk menjayakan projek tersebut. Okey, dan seterusnya, okey, sebagai contohnya carta alin ni atau carta ni, kita boleh tengok iaitu pengurus projek adalah berada di atas, iaitu yang akan menyelia atau mengawal semua yang di bawahnya, iaitu yang kedua yang dibantu oleh setiausaha. So peranan setiausaha adalah membantu pengurus projek untuk mengawal untuk memastikan setiap perancangan itu berjalan dengan lancar. Yang seterusnya di bawahnya adalah bendahari, pereka bentuk dan seterusnya pembangun mockup. Okey, ia adalah contohlah, sebagai contoh organisasi yang boleh dibina oleh kamu. Kalau kamu nak hasilkan satu projek tersebut, kamu haruslah untuk nak lancarkan perjalanan atau memudahkan, awak kenalah tentukan satu ahli kamu tu, tentukan siapa pengurus projek, siapa setiausaha, siapa bendahari, siapa pereka bentuk dan siapa pembangun mockup. So kamu boleh bekerjasama lah. So dapat masing-masing dah tahu peranan masing-masing kan. So ia dapat melancarkan urusan kamu. So seterusnya adalah kesimpulan dan tamatlah untuk kita tajuk kali ini. Kesimpulannya yang cikgu nak buat adalah kamu kena faham definisi. Yang pertama, kamu kena faham definisi untuk pengurusan projek reka bentuk, iaitu ada 3 tadi, iaitu skop kerja, tempoh masa, kos projek. Dan seterusnya kamu juga perlu tahu penjanaan idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah. So kamu kena tahu ada 4 sebagai contohlah, 4 langkah yang boleh diikut untuk menjana idea reka bentuk, iaitu salah satunya adalah meniru apa sahaja yang terdapat di persekitaran dan menukarnya ke dalam bentuk produk. Dan seterusnya, yang kedua adalah menterbalikkan fungsi suatu alat. Yang ketiga adalah menukar saiz objek. Dan yang keempat adalah menterbalikkan kedudukan. So kamu kena faham dan kamu kena tahu 4 langkah tersebut untuk menjana idea reka bentuk. Yang seterusnya kamu kena tahu juga langkah pengurusan pelaksanaan projek, di mana pada peringkat sekolah selalunya yang ada yang terdiri iaitu pengurus, setiausaha, bendahari, pereka bentuk dan juga pembangun mockup. So tamatlah pembelajaran kita pada kali ini, untuk kelas kali ini. So cikgu nak kamu buat latihan yang akan cikgu bagi dalam grup
WhatsApp nanti. Okey, dan kamu siapkan dan kamu hantar kepada cikgu semula. Send personal atau send dalam group pun tak kisah, terpulang kepada kamu. Yang pasti kamu kena siapkan tugasan tersebut. Okey, sekian saja daripada cikgu. Kita sambung kelas kita untuk kemudian hari, iaitu pada hari Rabu. Okey, kita akan teruskan bincang soalan tersebut, dan kita juga akan teruskan subtopik, iaitu merangka perancangan projek dan juga analisis perancangan projek dan jadual kerja. Okey, kita akan slow-slow untuk bagi awak faham setiap subtopik tersebut. Okey, sekian saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.